Bolehkah saya tanya, kalau tengok aja fi'il madhi, apa yang tergambar dalam kepala ni, beberapa benda tentang fi'il madhi itu? Yang tergambar dalam kepala kita. Apa dia? Di antaranya. Ni kalau boleh sebut tu, nak faham tu. Benda yang dah lepas tu. Okey, satunya fi'il madhi ni menunjukkan kepada masa ya, masa yang telah lepas, masa yang telah lalu. Lepas. Lagi selain pada tu, dia menunjukkan nombor itu apa, singular, plural atau dual. Dia ada menunjukkan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan dan maskulin dia nak menunjukkan kepada muzakkar muannas lah. Muzakkar muannas. Kepada muzakkar muannas. First person yang pertama. Dan dia ada terbahagi kepada third person, orang ketiga, orang ketiga yang kita start dengan sini kan, orang ketiga. Huwa, huma, hum. Zahabu. Ya, hunna. Zahabata, zahabna. Anta, antuma, antum. Zahabatuma, zahabatum. Anti, antuma, antunna. Zahabati, zahabatuma, zahabatunna. Zahabatu, ana. Zahabatu, nahnu, zahabna. Itu baru kita kenal ni. Ini dua jari ni, jari kelingking dengan jari manis ni adalah untuk third person. Satu third person muzakkar, ni third person muannas. Ni yang kecil ni third person muzakkar, huwa hum, ni third person muannas, ya huma hunna. Ni jari hantu dengan jari telunjuk ni untuk second person, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey, untuk ni ibu jari ni untuk first person, ana, nahnu. Ana, nahnu. Ya? Nahnu. Ana, nahnu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga kita nak tahu tentang keadaan fi'il madhi. Keadaan fi'il madhi ni ada tiga. Ada tiga keadaan. Satu, dia mabni alal fath. Kat mana? Dia huruf akhir dia fathah. Mabni alal fath. Kat mana? Huwa, kat huwa, dekat huma, hiya, huma. Kat sini. Katabat, katabata. Tengok huruf ba tu, huruf akhir fi'il tu. Kataba, tengok pada huruf akhir fi'il. Empat tempat lah. Yang dia mabni alal fath. Bapa-bapa pun bilangan huruf fi'il tu dia 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke, dia kat sinilah yang mabni alal fath. Ni. Dekat setentang dengan huwa, ya, huwa, huma, ya, huma. Kat huruf akhir dia tu mabni alal fath. Satu keadaan. Keadaan kedua, dia mabni alal dhammi. Huruf akhir dia dhammah. Katabu, tengok huruf ba. Katabu. Macam tu lah juga. Sama ada dia 4 huruf ke 5 huruf ke fi'il tu 6 huruf ke, sampai kat sini semuanya mabni ala dhamm. Mabni. Dia kena kata mabni. Sebab barang itu tetap tidak berubah. Sampai kiamat lah. Atau tak berubah. Mabni ala dhamm. Keadaan kedua ya. Ini keadaan kedua.
Kita duk tengok Kita nak tahu keadaan fi'il madhi ni, kita main dua jari ni ya, dua jari ni. Satu mabni ala fath tadi. Ni dekat huwa, huma, hiya, huma. Okey, satu. Mabni ala dhamm dekat ni, hum ni, dekat hum. Keadaan kedua fi'il madhi. Mabni ala dhamm. Keadaan ketiga start daripada sini ni. Yang bawah ni hunna ni kan, bunyi dia apa? Kata benar. Kata tengok bawah sukun. Nampak tak? Mabni ala sukun. Jadi bermula dari sini sukun sampai habis kan? Sampai habis kan? Kata dari sini kata beta, kata betima, kata betum, kata beti, kata betul, kata benar. Mudah tak? Boleh ingat kan? Tentang keadaan fi'il madhi. Katalah kalau orang tanya buat dalam Quran, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna kan, fatahna tu duduk dekat nahnu, mabni ala sukun lah. Asal dia fataha. Bila sampai kepada sentang dengan nahnu, dia jadi fatah. Fatah. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makarallah. Ya. Makaru tu apa makna makaru? Fat, ada bunyi apa ya? Mereka membuat perancangan buruk. Tum CD punya mikrofon. Ada bunyi, jadi saya punya tak clear, saya punya mikrofon. Ni kat Tum CD, mikrofon off. Makaru apa perancangan? Perancang. Makaru, lepas tu wa makarallah. Dia apa bunyi apa tu fi'il madhi tu? Mana fi'il madhi? Makaru. Alau mabni ala dhamm. Dhamm lah, ru kan. Jemaah. Ada waw kat situ. Makaru, lepas ra tu ada waw. Wa makarallah. Mereka merancang yang buruk. Allah sebaik-baik perancang. Wa makarallah. Sebenarnya Allah lagi merancang. Jadi wa makaru tu mabni ala dhamm, makara Mabni ala fath. Duk tamil lah, mabni ala fath. Duk dekat sini duk dekat huwa, tentang dengan huwa. Makaro, makaru. Okey. Jadi itu dari segi keadaan. Keadaan fi'il madhi. Dia ada 3 keadaan. Kemudian sekarang ni Datuk ada dah? Ada lagi. Tapi dia tak abang atau nak tak ada. Nak cakap pasal itulah, pasal dhamir mutasil. Selain daripada itu, iaitu mengenai kita tengok, kita nak faham setiap apa yang ada dalam fi'il madhi tu. Karena kalau kita kata kataba tu, kita tahu lah ni asal fi'il ni 3 huruf ni. Mana kataba tu huruf fi'il lah, semua tu huruf fi'il. Kalau kataba, bila ada lebih tu, alif tu apa benda? Kita nak tahu. Alif tu apa? Kataba, lepas tu kataba. Cuba tengok di bawah ni. Di bawah
dalam kita punya apa ni nota tu ada kan, sebab dia buat dia menjelaskan semua yang tasrif yang 14 ni. Ni semua dipanggil tasrif 14. Tasrif 14. Katabah singular, dual, plural. Katabah, katabu. Katabat, katabata, katabna. Hampailah habis. Katabatu, katabna. Okey, tengok katabah, tak ada apa. Mana dia, itulah dia asal fi'il dia. Asal fi'il dia. Tak ada tambah apa-apa. Bila katabah, kita nak tahu ni. Katabah ni, yang lebih tu apa? Yang tu yang disebut sebagai aliful isnain. Aliful isnain. Kita akan cari ada 5 dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi ni. 5. Dalam fi'il madhi ni ada 5 dhamir muttasil, nama dia dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi ni. Ada 5. 1 aliful isnain. Ni katabah aliful isnain. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni bila dia sambung dengan fi'il madhi, dialah akan menjadi subjek bagi fi'il tu. Pelakunya siapa tu lah aliful isnain tu. Yang menunjukkan kepada 2 orang tu. Tak payah sebut. Tak payah. Mana kita tak sebut hiya pun ada understood dah. Mana aliful isnain tu adalah yang lekat kat katabah tu adalah menunjukkan kepada 2 orang lelaki. Jadi dia sendiri aliful isnain tu akan menjadi subjek pada verb. Saya tengok dalam satu buku dia akan kata huma itu tak betul. Dia nak kata dhamir mustatir. Tak boleh. Dhamir mustatir taming ada dengan katabat. Katabah dan katabat dia. Sini ada subjek dia. Sini subjek dia tengoklah. Kadang-kadang ada depan dia kan. Zahir. Katabah dengan katabat ni. Kadang ada depan dia. Kadang dan kalau tak ada tu maknanya dia ada cerita lah sebelum dia. Kalau tak ada tercokoh apa-apa ni fa'il dia tu, subjek depan dia, maknanya dia ada kaitan dengan cerita sebelum. Kata dhamir mustatir, tak boleh apa balik kepada. Okey, itu aliful isnain ada kat situ ya. Nanti saya nak tanya nanti bila ni tengok Al-Quran, saya tanya ni ada apa kat situ. Aliful isnain. Ke asnah ya, aliful isnain nama dia alif al-isnain. Aliful isnain. Alif apa tu? Al-isnain. Alif lam alif sa nun ya nun. Aliful isnain. Kemudian kan dia kata birut. Tu madhilah tu rut. Katabu. Katabu. Ada lebih daripada kaf tabah tu, ada alif, ada lebih apa? Waw. Waw jemaah. Waw jemaah. Waw jemaah. Dengan alif tu tambahan je lah. Untuk nak beza ke macam mana. Dia kata kalau tak ada waw tu nanti nak serupa dengan memang kena ada selepas waw. Sebab nak bezakan dengan ada perbezaan. Jadi katabu waw tu nama wawul jamaah. Ada kan kita tulis dah itu kan, wa nar'ani ala wasahlan. Okey, waw tu nama dia wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw alif waw, lepas tu al jamaah. Bila kata waw jamaah tu, jemaah lelaki lah ni.
Jamaah lelaki lah ni. Mana menunjukkan kepada muzakkar. Ramai. Menunjukkan kepada ramai. Wabul jamaah nama dia. Mereka menulis. Jadi mereka itulah yang menjadi subjek kepada verb tu. Okey. Okey, dua dah. Satu tadi aliful isnan wal jamaah. Betul. Yang katabat pula tadi, yang katabat ni menunjukkan kepada muannis. Muannas ta ni dia panggil ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis yang menunjukkan kepada muannas as-sakinah, sukun. Ta tu dia sukun. Dia bukan dhamir muttasil. Dia bukan apa ni? Bukan ganti nama seperti macam aliful isnan wal jamaah, bukan. Dia adalah ta ta'nis as-sakinah. Itu hanya untuk menunjukkan bahawa verb itu adalah muannas. Beza dengan katabah tu muzakkar. Katabat ni menunjukkan kepada muannas sebab ta tu adalah ta ta'nis as-sakinah. Itu saja. Fungsi dia ta tu hanya nak menunjukkan kepada fi'il tu muannas. Ada berapa satu? Apa dia? Kata ta'nis ada pada huma yang muannas ni. Kata bata. Kata ba. Ta yang berbaris kat sini ni ada asalnya ta tu lah. Ta ta'nis tu. Ta ta'nis ni. Dia sebab dia bila dia sukun, adik pun sukun, macam mana nak baca? Jadi tujuan di fathahkan tu untuk boleh membaca lah. Jadi ta ta'nis lah dia tu. Jadi kita jumpa lagi sekali aliful isnain. Lepas ta tu, kata bata tu aliful isnain. Macam kata ba tadi lah, aliful isnain menunjukkan kepada dua. Ustazah, okey. Ya. Saya nak tanya macam ni. Tadi kata ba tu ada alif tu aliful isnain, betul? Ya. Jadi bila kata bata ni, ta ni ialah ta ta'nis, macam tu. Ta ta'nis. Oh, maknanya dalam satu kalimah ni, kata bata ni ada ta ta'nis dengan aliful isnain. Macam tu. Ta tu menunjukkan kepada muannas. Ta tu menunjukkan kepada fi'il tu adalah fi'il muannas. Alif tu menunjukkan kepada dua orang perempuan lah. Sebab ada ta ta'nis tu. Faham dah tu? Faham dah tu? Okey. Ya. Aliful isnain wal jamaah dan katabna. Dia bertentang dengan hunna. Jadi nun ini dinamakan nunun niswah. Nun menunjukkan kepada ramai perempuan. Nun niswah tu jamak daripada imra'atun, niswah jamak dia. Imra'atun satu, jamak dia niswatun. Dia lain kan? Dia tak nisa samalah. Imra'atun dia ada dua jamak dia dalam bahasa Arab. Satu nisaun, satu lagi niswatun. Dua jamak bagi imra'atun dalam bahasa Arab. Dua jamak. Tapi tengok pelik sebab dia tak bunyi sama dengan mufrad dia langsung. No, imra'atun ini niswatun. Nisaun mana tak ada satu huruf pun yang sama. Itu ganjillah sikit. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, nisa pun ada, surah Nisa, niswatun pun ada dalam Quran. Apabila kita baca cerita Nabi Yusuf kan. Dia kata niswatun fil Madinah. Wanita-wanita yang ada kat pekan tu, kat bandar tu. Ada dah.
Datuk ni duk kisah tentang Datuk kata salah. itu. Tak mau ganggu tadi. Minta maaf kan. Saya tak mau ganggu saya tengah mengajar tadi. Okey. Teruskan itu. Kan? Nah. Kita jumpa di sini Dhamir Muttasil ni apa ni yang ketiga dah. Nah, yang pertama tadi Dhamir Muttasil iaitu ganti nama yang bersambung dengan fi'il madhi. Kita cakap dulu ada 5. Ini kita dah jumpa. Pertama aliful isnain, itu yang ada pada kata ba dengan kata bata, itu aliful isnain. Dan apa ni dhamir muttasil ni sendiri akan menjadi subjek kepada fi'il. Kalau ditanya mana subjek dah tu lah. Ganti nama tu aliful isnain tu. Mana dia katabu mana subjek dia waw jamaah tu lah, mereka waw jamaah tu. Yang menjadi subjek kepada fi'il. Kata benar nun niswah. Nun niswah. Nun niswah. Nun yang menunjukkan kepada ramai. Ramai perempuan. Kita akan jumpa lagi nanti di dalam fi'il mudhari' ada semua ni. Dan fi'il amar ada. Kalau kita faham sini, sana senang kita faham. Kata benar. Nun dia tu nun pendek ya. Kita baca dengan kata benar. Sebab bawah nanti ada satu lagi. Kata benar. 2 rakaat. 2 rakaat. Tadi baca pendek je. Kata benar. Okey. Nun niswah. Yang ketiga ya. Yang ketiga nun niswah. Okey. Yang keempat mula daripada kata ta. Panggil apa ni? Ta mutaharrikah. Start daripada ta, kata ta tu tak berbaris. Mutaharrikah tu makna berbaris. Tak mutaharrikah ni, tak berbaris ni juga samalah. Dia adalah apa ni dhamir muttasil. Mana ganti nama yang bersambung dengan fi'il madhi yang dia sendiri akan menjadi fa'il ataupun akan menjadi subjek kepada fi'il. Kata ta baris kata ta. Kalau antuma kata tuma. Masih ta tu berbaris. Tuma tu. Kata tum. Ada apa 9? 7 cepat. 7. Kata beta, kata betuma, kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu. 7 Kata tuma, tum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu. Selagi ada ta lah. Selagi ada ta. Itu dinamakan ta mutaharrikah itu adalah dhamir ganti nama yang bersambung dengan fi'il madhi. Yang bersambung dengan fi'il madhi dan dia akan menjadi subjek. Pelaku kepada verb. Semua tu dia panggil ta mutaharrikah. Memang berbaris pun. Baris atas, baris bawah, tuma, tum, tunna. Kata betul. Start dari situ. Kata betul, kata betul. Sampai situ. Sampai kata betul. Ya, faham ya? Yang last sekali satu-satu saja dia. Itulah dipanggilkan dhamir ni nun alif ni. Na al-fa'il. Na sebagai subjek, na al-fa'il. Maknanya na dia ada pada fi'il nun alif. Contohnya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna.
Na ni lah ni. Na yang ni lah ni. Na al-fa'il. Kalau na yang pada Rabbana tu apa? Dia bukan na yang ni. Tulisannya sama. Tapi bukan na yang ni. Bukan na dhamir. Dia na itu na. Dhamir royah. Bukan. Dhamir royah. Dia dhamir juga tapi bukan dhamir macam na dekat fi'il ni. Nun wiqayah bukan? Nah. Bukan. Nun wiqayah kalau fi'il tu nak sambung dengan ya. Ya yang menunjukkan saya. Ini apa isim? Jadi ikutlah 5 kan. 5. Alif tadi dhamir juga tapi dia bukan dhamir macam ni. Dia muttasil juga tapi dia tak boleh jadi fa'il apa kan. Dia disandarkan saja. Dia jadi mudhafun ilaih macam kata kitabuna, kitab kami. Na juga tapi bukan na macam ni. Bukan na macam dalam fi'il. Na dalam fi'il dia jadi subjek. Na di situ dia jadi dia jadi apa? Menunjukkan kitab kami mana menunjukkan kepunyaan. Kan? Bukan kepunyaan main. Tak boleh jadi fa'il. Okey, itu dari segi apa ni dalam fi'il tu ada dhamir muttasil, ada ganti nama yang bersambung dengan fi'il madhi ni dan dia sendiri dhamir tu akan menjadi subjek kepada fi'il. Satu adalah yang ada kaitan dengan fi'il madhi ni. Kalau kita faham tu, insya-Allah lah, mailah fi'il madhi 3-4 huruf ke, 5 huruf ke, 6 huruf ke. Kalau dia setentang dengan ni, sama dengan apa yang kita sebutkan itu, dia ada aliful isnain kat mana aliful isnain, dia ada waw jamaah kat mana, dia ada nun niswah kat mana, dia ada tak mutaharrikah kat mana, dia ada na al-fa'il kat mana, satu je ni. Dekat nahwu lah. Maka kita boleh faham maknanya apa yang berkaitan dengan fi'il madhi. Kalau dah boleh faham ni, bolehlah kita ubah pada fi'il mudhari' pula. Kan? Tapi nak itulah yang dia cakap di sini, tengok. To conjugate a verb is to show its various form. In the past tense, all changes to the verb are made by adding suffix to the root. Yang mana kita tengok biasa fi'il madhi kita tambah di akhir dia. Kita tambah di akhir fi'il. Maksud akhir fi'il tu dan macam kata beta, kata betuma. Mana selepas daripada tu, selepas daripada kata ba tu, selepas daripada huruf akhir tu, penambahan tu. Penambahan tu tell who did the action. Jadi yang penambahan tu dia kata memberitahu pada kita siapa yang melakukan perbuatan tu. Macam saya kata tadi lah. Mana dia akan menjadi subjek kepada verb tu lah. Siapa dia yang menulis? Siapa yang menulis? Ta. Kata beta. Siapa yang menulis? Anta. Nah kamu, lelaki. Kata beti. Siapa yang menulis? Ti. Dua-dua tu jadi fa'il, jadi subjek. The suffix to indicate, apa dia kata? Indicate apa? Indicate Indicate I.
I, I, satu. Indicate I. Saya. Ya, dan ada suffix na. Itu menunjukkan saya. The suffix na indicate we kan. We. Jadi you may use the chart below as a reference. You are not expected. I'm not expected at this stage to remember all Ah. the past tense Mm. going on. However, the sooner Then the better. of them the Tujuh ada tujuh. Okey, dalam contoh-contoh yang akan datang ni dalam Quran, itu kita fokus kepada yang singular je kan, yang mufrad saja. Lepas tu ni kita akan jumpa untuk dua dan untuk wawul jamaah ada. Nanti dalam contoh-contoh yang akan datang. Okay. The form of a verb chart, you will see that verbs are classified according to the number, singular, dual, plural, gender, masculine and feminine, person, third person, second person, first person. Dan dalam kita punya data tadi tu, tunjukkan kepada number, inilah huwa huma hum tu, huwa satu, huma dua, hum. Untuk apa? Untuk third person. Wa huma hum, ya huma hunna, third person. Orang ketiga. Ini orang ketiga tu kita cerita tentang hal dia. Dia tulis, mereka dia telah tulis, mereka telah tulis. Kita cerita tentang hal dia. Jadi dia orang ketiga. Yang kita third person tu kita cerita pada kawan kita tentang hal dia. Itu yang kata third person. Kemudian second person iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna lah. First person ana, nahnu. Kemudian they are also classified according to the tense, past or present, voice, active or passive, and mood, but we will explain that this means better. We already know from section 1 that word in Arabic can be singular, dual, and plural. Singular refers to one, dual refers to two, and plural refers to more than two. This applies to verbs as well. In the last unit, we dealt with the singular forms of the verb, the past tense. The dual form do not occur very frequently. The verb is line 2 and 5 opposite dual. Macam mana ni dalam contoh ni kan? 2 dengan 5. 2 dengan 5. Kan ada aliful isnain kat sana. Ada aliful isnain. In the plural of the past tense, notice that there is Maaf Ustazah. Ustazah kata aliful isnain tu macam mana Ustazah? Yang lain dua tu. Dia kata aliful isnain. yang mana yang dia duduk kata pada huma. Dia duduk pada huma untuk muzakkar dan muannas. Huma muzakkar dan muannas. Lu tengok kataba. Kataba. Tu kan ada aliful isnain nama dia. Betul. Katabata. Tu ada aliful isnain. Itulah aliful isnain dia. Tu dia. Kataba. Alif tu saja. Aliful isnain. Tu sebut alif tu. Alif. Okey. Alif. Al-isnain. Aliful isnain. Alif al-isnain. Tunjukkan kepada dua. Jadi dia sendiri kita panggil dia sebagai dhamir. Mana ganti nama muttasil. Dhamir muttasil. Mana muttasil tu apa? Dia bersambung dengan fi'il. Yang bersambung dengan fi'il. Dia mesti bersambung. Kalau munfasil macam huwa huma tu munfasil. Mana dia tidak bersambung. Ini muttasil. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh duduk sorang-sorang dia. Tak boleh. Dia kena sambung dengan fi'ilnya. Itu jadi nama dhamir muttasil tu. Alif tadi saya tahu. Alif musnain. Alif musnain. Alright. Okay. Jadi
mungkin kita boleh buat kesimpulan lah, maknanya yang dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi ni ada 5. Pertama apa? Aliful isnain ni lah, aliful isnain. Kedua, Wow. waw al-jama'ah. Dia duduk satu tempat ya. Pada home saja. Duduk kat satu tempat je. Waw jama'ah duduk kat sini je. Kemudian nun niswah. Nun niswah duduk kat gunna tu, yang Gunna. gunna tu. Nun tu. Kata apa? Nah, nun tu. Kata benar. Nah tu. Kata Nun yang benar. pendek. Okey. Itu juga dhamir muttasil, namanya nun niswah. Namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan kepada perempuan ramai. Dah 1, 2, 3 dah. Keempat, ta mutaharrikah kan? Start daripada Menunjukkan mana? mu'anas. Menunjukkan mu'anas. Ta. Kata beta, fa'alta, ta tu menunjukkan kepada muzakkar lah. Start daripada ta lah. Ta, tumatum, ti, tumatunna, tu. Selagi ada ta berbaris, dia nama ta mutaharrika. Kata Menunjukkan mu'anas. Tak, dia ada menunjukkan muannas, ada menunjukkan muzakkar. Tengoklah kalau Muzakkar. kata beta, tumatum tu untuk muzakkar. Lain tu anta, antuma, antum tu anta, antuma, antum. Ini menunjukkan muzakkar. Kalau kata beti, anti, anti. antunna. Ini menunjukkan kepada Antunna, muannas. Muannas muannas. seorang singular, muannas dual, muannas jamak ramai plural. Kata betunna. Jadi ada muzakkar muannas dia lah. Kata betul sampai situ. Kata harika tu sampai ke situ lah. Itu dah 4 dah kita lupa. Dhamir muttasil dalam fi'il madhi. Dan last sekali ialah na. Kata na. Tu As a subject ya. subjek lah. Semua Subjek tu kata benar. yang dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi ni automatik dah jadi subjek, jadi pelaku kepada verb tu. Kepada verb. Okey. Okey? InsyaAllah. Ya Allah. InsyaAllah. Memang puasa ah. Puasa. Kalau tak puasa boleh makan ubat. Makan ubat. Lebih time kita Satu ya? Satu. Satu. 14. Ini kat lepas tak tu? Lepas nampak ke? Ada. Lepas ada. Tengah ada Pak. Tengok contoh semua. Ustazah, Ya. ya Ustazah. Aliful isnain tu dalam kita punya ni artikel ni, dalam English tu apa term dia kat sini ni? Dalam English dia. Apa aliful isnain? Dari English dia. English term dia apa kat sini? Dua orang. Ada tak dalam artikel kita ni? Ada tak ada? Dual lah. Dual. 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 D-U-A-L. Okey. Dual. Oh itulah dia punya term dia tu dual ni. Okey. Dual lah. Tapi kalau tentang English kan, English dia tak ada beza lah. Plural dengan dua sama kan. Tapi Arab Lain. Plural lain kan? Yelah, Tengok sini. Plural, Oh, dalam English sendiri. dia sama je. Dua pun they wrote, Betul. ramai pun they wrote kan. Ya. English sama. Lain. Arab ada beza. English tu umur kira banyak dah. Kan? Tu umur kira banyak. Arab. Okey. Dual ni aliful isnain ni. Aliful isnain lah. Okey, term dia. Plural ni is nun apa ya? Nun niswah lah tak?
Niswa untuk perempuan, waw jemaah untuk lelaki. Kan? Itu dia. Okey, tunna. Hum. Waw dengan waw jemaah nun niswa untuk ni lah. Untuk third person ni. Oh, Kalau tunna tu untuk Tum. second person. Kamu untuk second person. Tunna. Plural. okey. Term dia kat sini. Alright. Tum. Okey Itu dia suruh tengok ni. In the plural of the past tense, notice that there is an alif written but not pronounced. Kan katabu kan? Katabu tu tidak dipronouncekan. Ditulis saja. At the end of the masculine third person form, katabu. They wrote in the Madinah Mushaf a small circle is placed above this alif to show that it is not pronounced. Dia tulis apa? Dia tulis dalam bentuk apa? Macam Small ziyadah circle. Small circle. Is a small circle. There's a small circle is placed above this alif. To show that it's not pronounced. Mana not kita pronounced. silent saja lah. Kita snap saja lah. Ya, tidak. Ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan ke macam tu Tidak, kan? tidak. Macam tu amanu, tengok amanu wa amilu kan? Amanu tu fi'il madhi tu. Amanu, amila, amilu. Tu ada waw. Dari segi tulisan ada. Tapi tidak dibaca kan? Tak ada baca. Amanu wa amilu salihat. Kita tak baca panjang wa amilu salihat kan? Kita tak baca gitu. Terus saja. Amanu wa amilu salihat. Ada dalam tulisan tapi tidak dibaca. Kemudian dia suruh tengok pula, notice the different in pronunciation and meaning between katabna. Ini kita baca dengan katabna. Pendek aja. D, F, wrote, and katabna. Ini feminine. F tu feminine lah. D, feminine. And katabna, kalau kita baca panjang, we wrote. We. Nahnu lah. Kita tahu kalau kata benar pendek tu makna hunna, mereka. Mereka ramai perempuan yang menulis. The verb in the second person past tense all have the same ending as their respective separate pronoun. Repeating each verb with an pronouns may help in memorizing. Antum kata betul. Anti kata betul. Anta kata betul. Senang. Anta kata betul. Anti kata betul. Antum kata betul. Antunna kata betulna. Itulah. Okey, ada kemuskilan sebelum kita tengok kepada contoh contoh yang di sana ada aliful islam, di sana ada wal jamaah, di sana ada apa lagi? Mana? Dia nampak kan? Nampak tak? Nampak tak ni? Tasrif al-fi'l al-madhi, pecahan kata kerja al-madhi kan? Ini senang sini. Aliful isnain. Kalau
Ni nak tengok dari segi dhamir muttasil yang ada dalam fi'il madhi. Aliful isnain kat mana? Dua tempat ni. Fa'ala, fa'alata. Huma. Huma untuk lelaki, ni huma untuk perempuan. Fa'ala, fa'alata. Satu aliful isnain ya. Dhamir muttasil. Okey. Tak boleh besar sikit. Kecil sangat pula. Besar sikit. Boleh tak? Nasib baik Ustazah circle merah. Kalau tidak kita tak nampak benda. Circle merah yang dalam nota tu ada bagi nota tu tapi tak. Tak, you besarkan kat skrin sendiri. Boleh kan? Ya ke? Tolak Skrin sendiri? dengan dua jari. Tolak. Boleh. Boleh. Tolak. Okey, nampak. Jangan buat macam tu. Pakai dua mana, jari, mana. tolak atas, tolak bawah. Dua jari, tolak kiri ke bawah. Besar skrin sendiri. Okey, Ya, boleh ya. pun. Saya ingat dia kena skrin sana. Kan? Aliful isnain kat situ ya. Mana aliful okey, isnain dia okey. lepas daripada fa'ala, lam alif tu aliful isnain nama dia. Ini lepas daripada ta tu aliful isnain dia. Ta tu nama ta apa tu? Ta tu nama ta apa? Taknis. Ada baris ya. Dia bukan Tak ni. Tak ni. ta taknis. Dia bukan ta mutaharikah bukan. Bukan. Sebab dia asal fa'alat tu. Asal dia fa'alat. Fa'alat bila turun bawah, bila nak tambah aliful isnain, sukun, jumpa sukun mana boleh baca. Itu sebab dibariskan ta tu, ta taknis tu dibariskan. Dia adalah ta taknis lah. Fungsi dia ta taknis. Dibaris. Ta taknis itulah fa'alat, fa'alata. Okey, ini aliful isnain nama dia. Itu pertama, ni yang pertama. Waw jamaah. Yang kedua. Dia tanda satu. Fa'alu, waw jamaah. Waw jamaah. Ni nama dia waw jamaah. Fa'alun. Tu? Waw jamaah. Waw jamaah. Yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, apa ni dhamir muttasil dia ialah nun niswah. Satu, dua, fa'alna. Nun tu. Mana? Nun niswah. Nun pendek. Mana kita baca dengan pendek ya, fa'alna. Yang dia ketekankan tadi dalam buku tu. Kalau kau nak baca, duduk kat nahwu sana. Nombor satu, nombor dua. Tak ada lah fa'alun dah cukup. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, 1, 2, 3 fa'alna tadi. Yang keempat, start daripada fa'alta ni. Start daripada fa'alta. Pak Anang tu pakai warna lain lah. Kau tak confuse. Tujuh tempat. Oh, ada dia. Tu. Ini kuning. Tak pula Mana yang kita maksudkan ialah ta tu. Ta mutaharikah. Ta tuma tum. Ti tuma tunna tu. Ni. Bulat kan? Bulat kan? Semua. Tu jari. Tu ni. Nampak tak? Jari. Fa'altuma. Jari hantu. Fa'altum. Fa'alti. Fa'altuma. Fa'altunna. Fa'altu. Ni Ana dekat Ana. Kan? 7. 7 tempat tu. Dikatakan tak mutaharrikah. Tak mutaharrikah sebab ta dia berbaris. Ta. Fa'altu tuma tu. Fa'altum, fa'alti, ti, fa'altuma, tuma, fa'altunna, fa'altu. Dia panggil tak mutaharrikah. Last kali, panjang ni. Fa'al. Nak buat apa?
Oh. Kotak pula, kotak. Fa'alna. Buat kotak pula. Fa'alna. Nah. Jadi 5 lah. Marilah fi'il mudhari' kamu 4 huruf ke 5 huruf ke 6 huruf ke. Keadaan dia macam ni lah. Bila dia duduk kat sini, huma ni dia huma untuk muzakkar, huma untuk muannas, dia ada aliful isnain kat situ. Dia ada aliful isnain kat situ. Bila dia duduk hun, dia ada wawul jamaah kat situ. Bila hunna, dia ada nun niswah kat situ. Dan bila sampai kepada fa'alta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, dia ada tak mutaharrika. Dan last sekali ialah na al-fa'il, nahnu fa'alna. Semua tu, semua dhamir tu, semua ganti nama yang bersambung dengan fi'il madhi tu, automatik dia jadi subjek ataupun pelaku kepada verb tu. Semua ni jadi subjek. Dia bagi jadi pelaku kepada verb. Kalau ditanya mana pelaku pada verb tu, itulah aliful isnain itulah. Jamaah itulah. Nun niswah itulah. Tak mutaharrika itulah. Na al-fa'al. Semua tu jadi Itu yang huwa dengan hiya tu? Huwa dengan hiya, dia ada tu yang kita kata dhamir mustatir itu tu. Hidden pronoun fa'il. Dia kalau fresh punya ayat, kalau ni dia ada fa'il depan dia, katalah makarallahu. Allah tu jadi fa'il dia. Kan? Kadang-kadang fa'il dia tak ada di depan dia. Sebab dia ada cerita sebelum tu. Dia tak payah sebut dah nama orang tu. Mana dia sebut fi'il aja. Bila ditanya mana dia punya subjek dia, orang yang melakukannya apa? Itu dhamir yang ada dalam verb tu lah. Dhamir yang ada dalam verb tu. Takdir dia huwa balik kepada tu. Ataupun takdir dia hiya balik kepada tu. Jadi dia di sini dia boleh ada dia ada subjek di depan dia ataupun subjek dia tersembunyi di dalam verb. Di dalam Fa'ala atau fa'alat tu. Dua tu fa'il dia macam tu. Sama ada dia duduk cokoh depan dia ataupun dia tersembunyi. Sama ada dia ada dhamir mustatir ataupun dia punya fa'il tu zahir di depan dia. Ni faham dah? Nah, kita tengok contoh sini ya. Kita tengok contoh dia. Dalam muka surat 45, page 45, muka surat 45. Ja'alal zulumati wan nur. Zulumati wan nur. Macam ada tak? darkness and light. Surah An'am ayat 128. Surat 128. Al-An'am. Ja'al zulumati wan nur. Ayat sebelum dia bunyi macam mana? Ini kita nak cari ni. Dhamir apa ni? Dia punya subjek. Ada cokoh ke? Subjek dia dhamir mustatir. Zulmat. Itu subjek dia depan tu kan? Zulmat. Ja'ala zulumati wan nur. He made darkness. Dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Ja'ala dari segi keadaan fi'ilnya ialah dia mabni ala fathah kan? Ja'ala.
Itu nak ditanya subjek dia mana? Siapa yang menentukan? Subjek dia. Zulumat tu jadi apa? Huwa. Jadi perempuan, jadi Walah. Iya. Zulumat. Ada Dia tak? huwa Zulumat domain jadi objek. mustatir. Zulumat jadi objek. Dia Objek. menjadikan akan apa? Jadikan akan apa? Akan darkness tu. Wah Jadi ni. dia tu siapa? Di sini ada Dia huwa tu- lah. Wah. Siapa Wah. yang Huwa. jadikan? Mustatir. Huwa. Dhamir mustatir ada dalam ja'ala tu. Itulah Ya. kita kata. Dia punya Mustatir. subjek kadang-kadang ada depan dia. Kadang-kadang tak ada sebab refer pada ayat sebelum. Jadi ayat sebelum dimaksudkan Allah lah. Allah lah. Dia tak katalah ja'alallahu zulumati wan nur. Dia tak katalah sebab dah sebut dah sebelum ni cerita Allah yang buat tu, Allah yang buat tu. Ja'ala dari dia punya subjek ialah dhamir mustatir, hidden pronoun dalam dia dhamir mustatir taqdir huwa. Huwa lah. Ja'ala ni duk berbetulan dengan huwa. Jadi dhamir apa ni fa'il dia, subjek dia dhamir mustatir. Ingat tak? Kita tulis dhamir mustatir macam mana? Dhamir ganti nama. Dhamir mustatir. Kita tulis dhamir. Mustatir. Tersembunyi, mustatir. Apa nampak ah? Nampak tak? Nampak tak? Boleh nampak tak? Jadi dalam ja'ala ni, dalam dia ada dhamir mustatir. Taqdiri huwa. Dia berbetulan dengan huwa. Huwa ni balik kepada siapa? Dia tu siapa? Allah lah. Ja'ala zulumati wan nur. Faham tak? Jadi zulumat tu jadi objek ya? Objek lah. Objek. Objek. Wan nur pun sama. Ikut objek. Zulumat ni sebenarnya kalau objek dia baris apa kalau objek? Baris atas. Bawah. Baris apa? Kalau baris bawah dia ada huruf jar kan? Ke atas. Jadi objek baris atas lah. Tapi sebab dia ada apa? Dia macam ada tak macam Dia sebab Baris jamak atas tu? muannas, muannas dia tak boleh baris atas, tak boleh. Jadi kasrah ni ganti daripada baris atas. Kasrah ni baris bawah ni ganti daripada baris atas. Dia tak boleh kata ja'ala zulumat atau tak boleh. Kena ja'ala zulumati. Maknanya dia still tetap menjadi objek tapi dia tak boleh baris atas lah sebab dia jamak muannas. Jamak muannas hukum dia mansub dengan kasrah. Mansub dia adalah kasrah. Itu sebab wan nur tu bawah huruf athaf ni sebab dia akan sama dengan zulumat tadi dari segi hukum tu sebab dia bunyi wan nur. Sebab nur ni boleh kata nur boleh baris dengan atas. Mana nur ni ikut zulumat lah yang mansub tadi tapi dia mansub dengan baris bawah. Kalau orang tak faham ni. Sepatutnya wow tu zulumat dengan nur patut sama pasal dia ada wow bersambung tu. Tapi zulumat dia jadi baris bawah, nur dia jadi baris atas. Jadi zulumat sebenarnya tu zulumat kata di baris bawah. Patutnya baris atas. Sebenarnya objek- zulumat pun dia baris atas tapi dia tak dibolehkan sebab dia jamak muannas. Tak boleh dibariskan dengan baris atas. Tapi baris bawah tu adalah ganti daripada baris atas tu, baris bawah tu. Kalau di dalam i'rab dia kata mansub bil kasrah. Mansub mana dia dibaris ataskan dengan kasrah sebagai ganti. Niyabatan anil fathah, ganti daripada fathah. Sebab dia apa? Sebab dia jamak muannas. Macam saya kata simple.
saya lihat akan muslimat-muslimat tu. Ataupun Fatimah lihat muslimat-muslimat tu. Jadi kita nak kata lihat tu fi'il yang nak kepada objek. Subjeknya Fatimah, objeknya muslimat. Tapi muslimat kita tak boleh baca ra'at Fatimah tu al-muslimata, tak boleh. Al-muslimati. Sebab dia jamak muannas, dia kena baris bawah. Ganti daripada fathah. Baris bawah tu ganti daripada fathah. Itulah. Zulumat tu macam mana kita nak, macam mana kita kata dia jamak muannas? Dia ada alif ta kat ujung tu. Zulumat. Kita Dia ada alif ta kat ujung tu. Alif ta lah macam kita kata okey. muslimat, zulumat. Muslimat. Kan? Okey. Dia jamak muannas. Jamak muannas dia kalau dia marfu' boleh, dengan dhammah boleh, dengan kasrah boleh, dengan fathah tak boleh. Marfu' dengan dhammah, maknanya Baris dia boleh. bawah. Dan dia mansub dengan Depan dengan bawah. kasrah, majrur pun dengan kasrah. Ja'ala az-zulumati wan-nura. Sebab kita faham zulumat ni dia asalnya objek dia berbaris atas. Kita tengok nur tu, sebab waw tu makna kata penyambung kan, makna dia samalah. Allah juga yang jadi zulumat, Allah juga yang menjadikan nur, an-nur. Ja'ala az-zulumati wan-nura. Mau siapa gelak? Hello, Amin gelak lah, sorry tutup. Amin Amin suka apa Amin ni? Okey, cuba tengok yang kedua. Yang kedua. Siapa boleh huraikan? Ja'ala kan? Ada apa kat ja'ala? Ja'ala sebut dulu dia fi'il apa? Kita kenal dulu. Keadaan dia mabni Al-Fat. okey, al-fat. Mana subjek kepada ja'ala? Alifun isnain. Aliful isnain adalah mereka berdua menjadikan baginya syuraka. Dia bos, siapa bos itu? Siapa dia? Dalam cerita tu siapa dia? Mereka berdua. Jadi menjadikan mereka tak ingatlah. Kadang-kadang itu kalau ada pencurian dia telah menciptakan kabut dan jiwa tu padam. Dia telah adam dan kamu kan? Maka setelah dia memberikan dua-duanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka menghakimi Allah daripada apa yang mereka suruhkan. Mereka berdua, siapa mereka berdua tu? Adakah satu orang dengan mulut yang ketika apa sih? Kalau ayat betul-betul lagi dia sebut. Tapi ada satu orang. Mereka berdua menjadikan baginya partner, syuraka. Mereka berdua nak tahu siapa. Menjadikan baginya bagi Allah lah. Tahu tu bagi Allah. Syuraka. Mereka berdua dekat Adam Hawa pula. Menjadikan.
Kalau ayat 189 pasal Adam dan Hawa, Ustazah. Ya. Ayat 189. Pasal Sampai Adam dan usah Hawa. tadi. Menciptakan Adam. Anak Adam lah kot. Tapi dua tu yang dia Oh, dia apa ni? bukan. Mereka berdua menjadikan sesuatu bagi Allah. Anak-anak macam ada yang ada. Nota kaki dia adalah orang musyrik. Ha? Nota kaki dia orang musyrik. Walaupun ayat 189 ditujukan kepada Adam, tapi untuk ayat ni kalau ikutkan nota kaki dia ditujukan kepada orang-orang musyrik. That's why lah dia macam lawan Allah kan. Ha. Tapi dia kata berdua tu siapa? Ibu bapa orang musyrik yang dikurniakan seorang anak. Ha. Ibu bapa orang musyrik. Yeah. Ibu bapa orang musyrik. Dia dua lah. Ada usaha yang Tak jelas lah suara putus-putus. Buku surat apa Betul. Muka surat 175. 175. 175. Kalau ikutkan nota kaki, mereka berdua ibu bapa, saya baca ya. Untuk ibu bapa mereka berdua tu, orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu dengan maksud bahawa anak yang mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Kerana itulah mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Syam dan sebagainya. Jadi Allah dia anak, dia kata anak Tuhan pula. Al-Quran yang dia yang wakaf dan tidak dia kan? Kan Faiza? Sama dengan Kak punya ke? Al-Quran Ar-Riyad. Sama macam saya punya, sama exactly macam saya punya. Tapi mana Memang betul. sama Musyrik. Makna di sini kedua ibu Musyrik. bapa mereka lah. Kedua Ya. ibu bapa mereka Mereka. menjadikan baginya, bagi Allah syurga. Ada Syurga. syurga tu daripada apa ni? Daripada apa? Syirik. Syurga. Syirik kan maknanya menyekutukan. Menyamakan. Menyekutukan. Waja'ala lahu syurga. Mana balik kepada kedua ibu bapa lah. Alif lam ni maksudnya al-abawain lah. Yang Faiza baca tu ayat 190 tak yang makna tadi? Ya. Tengok 190 tengok yang bukan 189 tu lain. Yang Faiza baca 190. Yang saya baca tadi 190. Yang Faiza baca tu 190 saja. 189 lain ni. Ya, yang dalam artikel tu lah. Dalam yang contoh. Nota kaki tu lah, nota kaki. Mereka seorang anak yang soleh. Itulah ja'ala lah, aliful isnain. Balik kepada kedua ibu bapa lah. Dua-dua. Kemudian wa ja'ala lahu syuraka'a. Saya kata tadi aliful isnain ni lah. Dhamir muttasil ni yang menjadi subjek kepada ja'ala. Kalau ditanya ja'ala. Mana dia subjek dia? Aliful isnain lah. Refer kepada kedua ibu bapa. Dua orang. Syuraka'a. Jadi objek lah. Objeknya. Menjadi objek. Verb ni ada subjek, ada objek. Sempurna lah. Verb ja'ala ni perlu kepada subjek, objek. Objek dia syuraka. Sama lah dengan ayat ketiga ni.
Ketiga ni dia ada wawul jamaah kan. Ya. Wawul jamaah lah yang menjadi subjek. Wawul jamaah yang mereka menjadikan lillahi bagi Allah syuraka'a. Sama lah. Lahu tadi pun kita kata lillahi lah. Lahu tu makna Allah. Lahu tu Allah. Ja'alu lillahi syuraka. Sama. Jadi pada ja'ala ada aliful isnain, ja'alu ada waw jama', dan kedua-dua tu menjadi subjek kepada verb tu. Kemudian ayat yang kelima, wajada abdan min ibadina. Wajada seperti wajada abdan min ibadina. Sama lah. Ada apa tu? Aliful isnain juga. Debos. Wajadaka dhallan. Wajadaka dhallan fahada. Wajada. Jada. Alif. Wajada tu fi'il. Wajada. Fi'il madhi. Madhi Fi'il mabni ala fat. Ala mabni ala fa'il. Min ibadi. Wajada. Mana subjek dia? Wajada. Jadi Min ya, huwa ibadi. hidden. Hidden. Huwa. Huwa. Dia tu siapa? Aliful Dia tu isnain. Huwa tu siapa? Huwa wajada Allah ya. He found. Allah lah kan? Allah lah. Allah. Huwa. Ka tu objek dia. Kamu. Nabi Muhammad lah. Wajadaka dhallan fahada. Wajada abdan. Wajada abdan min ibadina. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Wajada aliful isnain kan? Wajada aliful isnain tu subjek. Mereka berdua dapati. Siapa dia mereka pula sebenarnya? Jadi aliful isnain tu menjadi subjek. Abdan Okey. objek lah. Kan dia berbaris atas. Maf'ulun bih, mansub. Mansub tu makna baris atas. Wajada abdan min ibadina. Wajada abdan ni ayat apa ni? Satu kafi kan? Surah 18. Kafi. Surah Al-Ghasyiyah. Syia. Ada abdan min ibadina. Lima. Dia jumpa tu lah kot. Apa ni? Nabi Khadir kan? Fawajada sebenarnya. Fawajada abdan min ibadina. Mereka berdua. Ni Nabi Musa dengan Ishaq kan? Ishaq. Abdan tu Nabi Hajar lah. Min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wajada ya aliful isnain kat situ. Wajada fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Aliful isnain di situ adalah dhamir muttasil menjadi subjek fa'il kepada wajada. Yang dimaksudkan dua orang tu ialah Nabi Musa dan Yusuf. Abdan Objek. subjek lah. Objek lah. Objek.
lebih nama dia. Wajada ada kan? Tu bawah sikit ya kan? Macam ni ada. 6. Wajadu lagi. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim kan? Wajadu bida'atahum. Wajadu fi'il madhi mabni ala dhamm. Waw jama'ah. Waw jama'ah lah yang menjadi fa'il ya, subjek kepada fi'il. Mereka ni siapa ni? Adik-beradik Yusuf Mereka dapati barang-barang mereka itu dikembalikan balik kepada mereka kan. Ruddat ilaihim. Kan dia bang? Wajadu bida'atahum. 245. Panjang Apa 65? Mana? Lima ni 30 lebih ya? Empat lima. Tak betul. Terus Ayat 65. Bukan 245 cik. 243. 243. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Ni wajadu, waw tu dimaksud mereka tu ialah adik-beradik ni lah. Beradik Yusuf lah. Adik-beradik yang masuk. Objek ni. Wajadu bida'ata. Bida'ata dia. Tu objek dia. Bida'ata. Sebab dia baris atas. Verb tu perlu kepada objek. Okey. 7. Dia ada tanda hitam tu apa maksud dia? Amanar Rasul. Form. Other person. Apa sembilan sudah sama? Apa sembilan sudah? From 70. Other past tense form of this verb occurs like Amana. Sebenarnya Ni ada mana? apa maksud ni form empat ke apa? Empat ya? Kalau satu belum. Empat. 5 view saja. Dah. Enam kalau 5 lepas tu buh satu. Empat verb. Apa dia? Other past tense. Ada past tense form 8, 9, 11 maknanya. Yang keempat betul. 8, 9, 11. Aman juga. PL yang sama. 9 pun aman juga. 11 pun aman. Maknanya dia 4 kali. Okey. Mana sebenarnya ada berapa huruf tu? Dia 4 huruf. Sebab PN bukan saja ada 3 huruf. Ada penambahan 1, penambahan 2 huruf, penambahan 3 huruf. Okey, tu amana. Tu amana, dia punya mudhari' ni yu'minu. Amana yu'minu.
Kalau 3 huruf amina saja, amina ya'manu. Ini amana 4 huruf. Amana yu'minu iman. Datang iman tu datang perkataan datang daripada amana. Iman, iman. Beriman. Believe, Amana rasulu. Amana rasulu. Apa kita baca selalu? Bila ilaihi. Ilaika. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kan, dalam surah akhir Baqarah. Amana rasul. Okey, kalau kita nak sebut sini amana apa? Fi'il apa? Madilah juga. Amana. Kalau kita nak tasrih dia macam tu bunyi. Amanu. Di bawah nanti. Amanu. Amanat. Amanata. Amanna. Itu jadi tasydid dah. Amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Amantu. Itu amanah rasul. Ar-rasul itu menjadi subjek lah. Berimanlah oleh para rasul. Berimanlah oleh para rasul tu sebab jadi subjek daripada dhammah tu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yang ke-8, inni amantu bi rabbikum. Amantu. Amantu tu. Ini dia ada dua sebenarnya. Ini dan sesungguhnya aku. Disebut dua kali dah domain. Ada domain tafsir, ada domain tafsir. Mana? Ini mana? Ini sesungguhnya saya. sesungguhnya saya. Sesungguhnya aku. Amantu. Aku beriman. Bukan Kuatlah ni. Mana menguatkanlah taufik lah. Aku beriman kepada Tuhan. Kamu birabbikum. Juga Rabbana amanna. Rabbana amanna. Amanna. Amantu amanna. Duduk yang nahnu lah ni. Kami beriman. dia punya subjek Islam. Rabbana mana subjek? Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana tu asal makna ya Rabbana. Asal dia. Mana situ ada kata seru yang dibuang. Rabbana, wahai Tuhan kami beriman. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, itu ke? Kan? Amanna. Mana dia punya subjek? Amanna. Yang ujung. Yang ujung. Kan nun 2 kali sebut. Nun 2 kali aman. Jadi dimasukkan. Letak satu lah. Dimasukkan nun dalam nun. Jadi amanna. Na yang kedua tu lah. Yang menjadi apa ni, na al-fa'il tu. Okay. Maza khalaqu minal ard. Maza khalaqu minal ard. Mereka ciptakan apa? Di bumi ni mereka ciptakan apa? Maza khalaqu. Khalaqu. Fi'il ini kita kenal mabni ala dhamm, dan waw jamaah. Waw jamaah tu sebagai subjek mereka. Hum lah dekat hum. Wa hum. Apa yang mereka ciptakan? Pada langit ni apa yang mereka ciptakan? Bukan. Mina ada min. Kita baca bawah kan. Minal ardi. Jar lah minal ardi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا tadi. Amana. Amanu. Dekat hum. Mabni ala dhamm. Amanu. Nun tu. Wa'amilu salihat. Fi'il madhi mabni ala dhamm. Amilu. Amanu. Dan ada dua-duanya wawul jamaah yang menjadi subjek.
Wa amilus solihati. Cuba tengok. Dia baca dengan solihati. Amilu perlu kepada objek. Objek dia mana? Mereka beramal mengerjakan akan yang As-solihat. solihati lah. Solihat. Ini macam zulumat tadi lah. Kan zulumati tadi tu. Sebenarnya ada objek pada ja'ala. Ini pun sama. Amilu as-solihati objek kepada amilu. Sebab dia jamak muannas. Tak boleh baris atas. Tak boleh kata wa amilus solihata. Dia kena kata wa amilus solihati. Kadang-kadang kan. Yang nombor 11 tu, walladzina amanu, dia tak ada objek ke apa? Tak ada. Beriman kepada. Dia tak habis. Tak tunjuk semua. Nak tunjuk bab dia lah sebab Beriman. Selalu sebut beriman kepada Allah. Amanu lillahi wa rasulihi. Dia ada huruf jar. Wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. itu jemaah ada subjek ke? Wa amilu. Mana dia? Amilu kan? Amilu. Subjek lah. Amilu ni. Ada fi'il, dia ada subjek, dia ada objek. Dia ada solihati. Solihat objek. Objek kepada amilu. Subjek ni siapa nak Ustazah? Amilu. Amilu mereka beramal. Mereka wajib mereka. Kata subjek lah. Yang beramal tu siapa dia? Mereka. Mereka, siapa tahu mereka. Yang ini waw amilu tu Ustazah, dia ada waw jemaah, dia ada tak mabni ala domah? Ada kan? Adalah tu. Ja'amilu amanu tu. Falaku tu Salah maksudnya. ada waw jemaah. Ambialah jemaah. Jemaah. Waw Otomatik jemaah dengan mabni ala domah. Mabni ala dhab. Mabni ala dhab. Dom. Jemaah lah. Waw jemaah. Pening. Boleh lagi insya-Allah. Alhamdulillah habis kat ni. Habis kat 15 ni. Ada dia potong-potong macam tu, ambil ekstrak sikit gitu. Ayat 11 saya gabungkan dengan ayat 12, itu yang mudah faham. Kan? Alladzina amanu wa amilus solihat. Tapi bawah tu dia ulaika ashabul jannah. Sambung tu. Ulaika ashabul jannah. Tak ada fi'il lah. Ulaika tu tak ada fi'il apalah kat situ. Ashabul jannah. Ashabul jannah. Ulaika ashabul. Dia tak ada verb kan? Yang ni kan? Ada verb. Mana verb dekat situ Tak ada. Ulaika ni isim isyarah. Isim isyarah. Teruskan. Ashabul jannah. Macam tak ada verb. Ada verb terus pergi paradigm isim. Those are the companion those. Ustazah tak dengar. 12 tak faham lah. Tak tahu nak. Tak ada fi'il tu. Ya, apa dia? Dan Ika, mereka Mereka ashabul jannah. Ashabul jannah. Dosu. Kalau nak maksudkan ulaika tu dipanggil apa? Isim isyarah daripada Ini isim isyarah ni. Dengan untuk muzakkar. Ulaika kan? Zalika. Ya. Betul. Zalika untuk mufrad. Right. Tanika ulaika.
Tilka, Tilka tanika, perempuan. ulaika. Ulaika tu untuk jamak. Tilka untuk banas. Dalika, tilka. Dalika laki-laki, tilka perempuan. Jadi isim isyarah. Ulaika ramai. Kenapa tu? Kawan ada? Nak pakai kawan lah. Panas lah ni isim. Nak pakai laikat. Boleh tak? Ulaika ni lelaki muzakkar. Nak minta. Ya. Ulaika tu isyarah sebenarnya isim isyarah lah. Isim isyarah ya. Kepada ramai kan. Itu ya. Isim isyarah. Nah, ramai. Mereka itu kan. Mereka itu. Ya ya. Di sini dia boleh jadi subjek predikat ni. Subjek predikat. Mereka itu adalah ashabul jannah. Mereka itu subjek. Mereka itu adalah penghuni. Ini subjek predikat dia ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Penghuni syurga. Ini jumlah ismiah ni. Jumlah ismiah lah ni. Dia mula dengan isyarah. Isim dengan isim kan, isim isyarah. Baca Al-Quran ni. Walladzina kafaru wa kazzabu. Walladzina kafaru wa kazzabu. Kafaru. Maaf. Tiga huruf ni. Kafaru. Kalau kazzabu, kazzabu dia adalah 4 huruf ni. Kaf, zal tu ada 2. Ba, 4. Kazzab. Dia beza. Fi'il ni kalau dia kazaba saja, tak ada sabdu, makna bohong biasa-biasa lah. Tapi kalau kazzabu ni, kazzaba ni, makna bohong sangat-sangat, banyak bohong. Banyak melakukan pembohongan. Sabdu tu dengan makna menunjukkan banyak bersangatan. Bersangatan. Sabdu Betul. tu saja. Sabdu tu saja menunjukkan bersangatan. Bohong. Mereka yang kafaru tu dia verb kan? Verb kan? Kafaru. Kafaru ya. Fi'il madhi lah tu. Mabni ala dhammah lah. Kazzabu. Tu tengok. Pak huruf pun kalau dia bertentang dengan hum tu dia bunyi. Maknanya mabni ala dhamm juga. Kazzabu. Walladzina kafaru wa kazzabu. Okey, ulaika ashabun nar, sama macam atas tadi. Subjek predikat lah. Those are the companions of the light. Ada kuliah. Kuliah dalam kuliah. Kuliah dalam kuliah. 15 sama dengan 13 ya. Maknanya dia ada isim. Kan? Ulaika. Isim isyarah. Cuba tengok tu line 9 tu dia nak apa line 9 tu Rabbana amanna. Dia kata words Rabba. Rabba. In accusative ni dah segi barang. In addressing someone the accusative is used. Apa itu dikabarkan ke apa? Asalnya ya Rabbana tu. Ya Rabbana, wahai Tuhanku. Ya Rabbana. Mana dia berbaring atas. Kemudian dia kata when the word has an attached pronoun as in Rabbana, our sustainer. When the word has an attached pronoun. Attached pronoun tu na tu lah. Kan? As in Rabbana. Rabbana. Kita kena baca Rabbana. Asal dia ya Rabbana. Asal dia ya Rabbana. Ya dibuang. Bila kata Rabbana tu understood lah maknanya. Seorang kita kata wahai Tuhan lah. When it is followed by the word in the genitive,
Example, ya ma'asyaral jinni wal ins. Ya ma'asyaral jinni wal ins. Otherwise, the nominative is used. Nominative is used. Single dhamma for words in the singular. Okay, nominative ni baris tu, baris dhamma tu. Muhammadu. Kita kata ya Muhammadu. Kalau kita sebut Muhammad saja, kita boleh baca Muhammadun, kan? Muhammadun Rasulullah. Tapi bila once ada huruf seru, kita tak boleh baca dengan tanwin. Kita kena baca ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Macam kita kata Zaidun dulu ni boleh kita baca dengan tanwin. Tapi bila ada ya Zaidun. Zaidun. Ya Muhammadun. Ya Adamu. Ya Nuhu. Kita jadi takjub lah kan. Line 10, the preposition min is translated as line 10. Maza khalaqu minal ard? Pin. Minal ard. Maza khalaqu minal ard? Of the earth. Oh. Okay, line 11, 14. 11 sampai 14. 11 dan 14. Alladzina, those who is the masculine plural of alladzi. Alladzina plural kepada alladzi yang muzakkar lah. Alladzi, allazani kalau dua, allazina kalau jamak. Kalau dia punya muannas allati. Allatani. Allatani dua, allai dia ada dua, allai allati dua, dia punya jamak dia dua. Dua-dua ni ada sebut dalam Quran. Allai allati. Allai lam yahidna. Cerita tentang apa ni? Perempuan. Wallazina muzakkar. Wallazina muzakkar. Ni dia buat bagi mana tak banyak. Ha? Memang dah beli. Alhamdulillah. Okey dah. Kalau ada apa tak faham boleh kita bincang, boleh kita. Apa Ustazah, yang 11 yang 14 wallazina tu muzakkar ramai. Dus. Ya. Memang dalam Quran memang dia masukkan lelaki je ya. Itu. Ayat tu agaknya lah. Memang masuk dia lelaki ya. Wallazina Kalau amanu. memang masuk dia lelaki lah. Tapi kalau dari segi lelaki hukum, ya. dari segi hukum dalam Quran memang termasuk kita lah perempuan. Tapi kalau hak perempuan dia perempuan ni sebut kan. hak perempuan dia dominan Wallati. kan. Itu rujuk isim. 11 tu. Rujuk isim mausul punya. Rujuk Isim mausul. Ada pusat. mausul. Kuning yang oren atas sekali. Oren. Orange. Pink. Pink color. Pink color. Ada. Ada tengok. Ada yang Tengok dia. Yang atas sekali isim mausul. Saya terima hadiah banyaknya. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih lah bagi hadiah. Cuba jadi langit dah. Ma'idatan minas sama. datang menasama. Takunu lana aidan li awwalina wa Wa akhirina. akhirina. Terima kasih banyak.
Alhamdulillah. Sama-sama Dapat. kasih. Semoga dimanfaatkan. Ustazah dapat Syukran. manfaat sangat daripada tu. sangat memberi manfaat. InsyaAllah. Beri yang bermanfaat. Kalau tak ada manfaat, tak ada guna. Yang tu Dimanfaatkan. yang apa ni serunding tu memang duk makan sahur tak lalu dengan lauk-lauk biasa ni. Hak tu lah duk tolak dengan hak tu lah. Buka kuah lemak-lemak ni tak jalan. Oh tak jalan. Satu lagi pilih goreng je raya. Aduh. Alhamdulillah. Okey, kalau faham dah ni, insya-Allah kita boleh masuklah ke Al-Mudhari' insya-Allah. Ada lagi? Al-Madhi. Jadi kalau faham tak apa. Tapi Al-Madhi Kalau ayat yang nombor 11, kalau baca walladzina amanu gitu memang susah juga. Tapi saya nak mudah faham, saya rangkumkan nombor 11, 12 dan 13 nampak jelas. Sambung. Saya rangkaikan nombor 13 nampak. Kan? Kalau kita kata walladzina amanu yang nampak kat sini hum mabni ala sukun and then waw jemaah sebagai subjek gitu kan. Tapi bukan dengan 12 dan 13 kita boleh nampak. Boleh jelas lah kan. Barulah mudah faham. Ya. Alhamdulillah. Datang boleh kita masuk ke L ni. Korek boleh. Boleh lah Ustazah. Nak tunggu cari yang ustazah tu tak ada lah. Taklah contohnya kita tahu kan. Kita tahu macam kalau saya baca Quran ni kan. Katalah saya nak suruh cari fi'il madhi lah. Yang madhi dalam ni. Contohnya. Muka surat apa tu? Surat. Katalah ayat wallazina sabaru kenal fi'il ni, mana dia fi'il dia? Sabaru. Fi'il madhi ya. Ada waw jamaah. Keadaan dia mad ala dhamm. Beni ala dhamm. Subjek dia mana? Subjek. Subjek dia wawul jamaah kan. Subjeknya wawul jamaah. Wallazina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Aqamus salata wa anfaqu. Itu semua ada waw. Aqamu. Dalam setengah Quran aqamu tu dia apa ni? Dia kelabukan. Alif tu dia kelabukan. Kan? Aqamus salata wa anfaqu. Itu semua ni fi'il madhi lah. Pak huruf ni. Aqamu, anfaqu. Pak huruf tu. Anfaqu. Kan Pak huruf. Di hujung dia mabni ala dhamm. Aqamus salata, mendirikan sembahyang. Wa anfaqu, dan mereka berinfak. Mimma razaqnahum. Razaqnahum. Mana dia fi'il madhi? Razaqa. Dia duduk dekat nahnu. Na di situ adalah na al-fa'il. Razaqnahum. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kami itu kami Allah lah tu. Razaqnahum.
fi'il madhi ni. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera atas kamu, dengan apa yang kamu sabar. Bima sabartum. Antum sabartum. Al-madhi mabni ala sukun. Sabar ro tu tengok. Huruf akhir fi'il itu berbaris sukun. Sukun mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ikutlah. Okey, insya-Allah. InsyaAllah kita sambil-sambil, insya-Allah kita sambil lah buat apa ni. Kalau kita baca tu kita tengok sikit kena pasti. Fi'il madhi ni senang dia, penambahan dia di ujung aja. Tapi fi'il mudhari' nak main ni, dia ada awalan, ada akhiran. Awalan, akhiran. Kalau kata tak ini kita ada akhiran. Fi'il mudhari' banyak sangat lagi dia punya ni, banyak benda yang kita nak kena. Nanti kita akan buat sesuatu supaya kita cepat faham. Kat mana nak buat ya, kat mana nak buat ta, kat mana nak buat alif, kat mana nak buat nun. Ana itu tu tak apa. Dalam fi'il mudhari' kat mana. Yazhabani, ya dan alif nun. Kita akan kenal ya tu untuk apa? Betul? Zal katalah yazhabani. Zal haba tu asal fi'il. Yazhabani ya tu apa? Betul, zal haba tu asal fi'il dah. Kemudian alif dengan nun tu apa? Alif dengan nun pula dah. Alif tu untuk apa? Nun tu untuk apa? Dia ada inilah, ada fungsi masing-masing. Mungkin alif tu kita boleh kata alif al-isnain kot. Boleh lah tu. Nun tu untuk apa? Nun tu untuk apa? Tak boleh abang Nin. Tak, ini yang marfu' bi dhammah, marfu' bil fathah, majzum bisukun. Ampun, nak mengingat balik ustazah susahnya. Kak Fah buka. Kak Fah tak nak sendiri. Tak pun suami gambar ni. Tak tengok satu mic. Kak Fah buka gambar. Ada apa? Ada ni ke? Ada ni ke? Tu apa ada? Ada, tak dengar apa. Tak clear Fat cakap apa. Buka kamera. Ambil gambar. Oh, itulah tak dengar dia punya suara tu. Tapi tengok Kak Fah je buka balik kamera. Okey, saya ambil gambar saya. Kak Som tu ada Kak Som. Alhamdulillah. Selamat. Sihat walafiat semua kita. Rashida, Datin Azian. Kasut sini buka gambar kita. Boleh nak tengok gambar. Datin Gambar. Okey, ambil gambar ambil. Okey, ni Rashida tak ada. Rashida. Ada jap. Kamera. Gelap, aduh gelap. Kasut sini. Datin Azian. Tu siapa ni? No. Datin Azian. Kasut sini. Pasal sini kan? Kasut sini. Tak buka lagi. Tunjuk dah. Betul kena karantin. Ada tu sebab. Okey, kita ambil gambar. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Ya baik. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Hari Khamis Doa insyaAllah. doa lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين اللهم إنا
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ولا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام اللهم خلصنا من الوباء اللهم خلصنا من الوباء اللهم خلصنا من الوباء صلى الله على سيدنا محمد تقبل الله منكم تقبل الله